أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الله يا الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Subhanallah. Baik, Muslim-muslimat rahmatullah sekalian, Tarannum yang kita baca sama-sama tadi yang Tarannum Murattal Nahawan, Tarannum Murattal Nahawan. Kemudian tuan kita tengok sekejap satu perkara sahaja. Yang ayat yang kita baca sama-sama tadi, ya, baca sama-sama tadi, apa namanya tuan-tuan? Ya, bacaan yang kita baca sama-sama tadi namanya adalah bacaan Hafs daripada Asim. Ya, Hafs daripada Asim. Ini bacaan yang dibaca seluruh dunia lah hari ini, kecuali beberapa negara yang sedikit. Keseluruhan majoriti negara dunia baca Hafs daripada Asim. Kita baca oleh tuan-tuan bacaan lain sikit, bacaan Imam Abu Ja'far. Ya, Imam Abu Ja'far, dua perawinya Ibnul Jammas dan Ibnul Wardan. Dan bacaan Abu Ja'far ini juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berubah sikit tuan-tuan. Semua yang kita baca sama sahaja, kecuali yang ini berubahnya pada ayat nombor 15. Innamal mu'minun. Cuba. Baik. Imam Abu Ja'far membuang Hamzah tersebut. Ini Hamzah kan? Buang. Istilah dia panggil ibdal. Ibdalu Hamzah wawan, menukar Hamzah itu kepada waw. Istilahnya apa, buang je lah, ya. Jadi bila buang Hamzah tinggal waw. Bunyinya innamal mu'minun. Coba. Buang Hamzah. Baik, satu. Yang kedua, bi amwalihim ini, min yang mati ini dipanggil kaedahnya silah mimil jama', ya. Bi amwalihim tu jadi bi amwalihimu, dua harakat. Wa anfusihim wa anfusihimu, dua harakat. Bi amwalihimu wa anfusihimu fi sabilillah. Cuba tuan. Baik, kita kata kenapa baca begitu? Itu kaedah sahaja, ya? Dari sudut makna sama. Yang kita baca tadi, yang kita baca ada berubah sikit ni, dari sudut maknanya sama, hanya kaedah sahaja. Dan perlu diingat bahawa kaedah ini juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kata bahasa mudahnya, dalam bacaan Quran pun ada mazhab yang dimulakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, bukan orang lain, Rasulullah sendiri yang baca begini, maka kita terima secara mutawatir dan ia dibukukan secara lengkaplah selepas daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman para sahabat dan tabi'in. Baik. Kita baca tuan. Bacaan Imam Abu Ja'far. Innamal mu'minuna allazina
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Coba. Ulaika humus shadiqun. Itulah dia tuan-tuan. Bacaan siapa tadi? Bacaan Imam Abu Ja'far. Siapa-siapa nak baca selebih itu kena belajarlah, kena berguru. Walau macam mana pun yang ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bacaan kita yang tadi yang kita amalkan biasa itulah bacaan kita. Cuma yang ini adalah pilihan kedua. Kalau tuan-tuan nak belajar silakan, tidak ada masalah. Cuma Ustaz bagi satu ayat ni tujuannya supaya kita ada tambahlah pengetahuan kita tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Perbincangan sebab nuzul kita ini tuan-tuan pada ayat nombor yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang Arab. Arab ini maksudnya orang-orang Arab Badui, ya, yang duduk di kampung-kampung di Badiah. Badui ini dinisbah kepada Badiah. Badiah ni kampung lah, kampung yang sangat kampung jauh daripada bandar. Dia panggil A'rabi, A'rab jama'ah. Berkata orang-orang Arab Badui, amanna, kami telah beriman. Kata Rasulullah SAW, qul lam tu'minu, katakanlah Muhammad, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katalah bahawa kamu aslamna, kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman itu belum masuk dalam hati kamu. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Kalau kamu mentaati Allah dan Rasul, Allah tidak akan persiakan segala amalan-amalan kamu itu. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Ayat ini ada beberapa sebab nuzul kepada beberapa bani lah, tapi kabilah-kabilah ini disebut sebagai A'rab. Sebahagian mufassirin menyebutkan golongan ini namanya Bani Asad. Bani Asad. Bani Asad ini mereka menerima Islam, tetapi bila masuk Islam tu putus hubungannya dengan Rasulullah SAW. Pergi Madinah pun tak, kebetulan tempat jauh, tak ziarah Nabi, tidak belajar tentang Islam lebih mendalam, duk main gitu je lah. Jadi bila Nabi SAW datang ke tempat mereka, cepat-cepat mereka keluar ni, pergi mengaku depan Nabi lah. Oh ya Rasulullah, amanna, kami beriman. Jadi masa yang kamu seru dulu, kami telah masuk Islam. Gitu, kami telah beriman. Maka Allah perintah kepada Nabi SAW, tolong jawab ya Muhammad, lam tu'min, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi kamu katalah kami telah Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, dan iman belum masuk dalam hati kamu. Baik tuan-tuan, semua rahmat Allah sekalian. Zahir ayat ini menjadi satu persoalan. Kami telah beriman, tak, kamu belum beriman. Kamu baru Islam. Adakah iman dan Islam berbeza? Islam gini, iman gini, adakah berbeza? Itu soalan. Maka ayat telah menjawab ini. Maknanya dari beberapa sudut berbeza. Ulama mendetail perkara ini. Macam mana berbeza ni? Belum masuk iman dalam hati kamu. Kita pun fikir ada orang Islam tak beriman. Tak, Islam tapi tidak beriman. Ada ke begitu? Ini soalan-soalan lah. Baik tuan-tuan, muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Dalam hadis yang masyhur, hadis Jibril tuan-tuan, hadis Jibril, dalam kitab-kitab hadis ini antara yang awal-awal lagi lah dibincangkan.
Hadis Jibril ini berkenaan dengan Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia. Ya, fatamassala laha basharan sawiyya. Dia telah menyerupai satu orang manusia, pakaian putih bersih, dan masuk dalam masjid, terus jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ala turatan Nabi. Dia belaga kepala lutut dengan Nabi gitu. Duduk dan belaga kepala lutut, dan terus bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa soalan. Nah, sahabat lain tengok pada jauh gitu lah. Siapa pula? Dah. Sahabat tak kenal. Jadi kata Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." Ya Muhammad, cuba cerita kepada aku tentang Islam. Rasulullah menjawab, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa ita'az zakah wa hajjal bait wa shaum Ramadan." 5 perkara. Mengucap 2 kalimah syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. 5. Itu Islam. Apa jawab Jibril? Sadaqta. Dia tanya, kemudian dia membenarkannya. Pelik tu. Nah, maknanya orang ni bukan tanya, dia soal. Beza ke tuan-tuan tanya dengan soal? Beza. Dia macam peguam dalam mahkamah tu kan. Adakah awak pergi pada waktu sekian-sekian ini, berada pada tempat sekian-sekian ini? Dia tanya ke dia soal? Dia soal. Kita kata memang saya berada, betul. Dan rekod kami pun sama. Jadi maknanya itu soal. Jadi soalan pertama begitu. Apa dia? Islam. Soalan kedua, akhbirni 'anil iman. Ya Muhammad, cuba kamu beritahu aku, khabarkan kepada kami tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir bil qadri khairi wa syarri." Yaitu kamu beriman kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, kiamat, qada qadar. 6 perkara. Tadi Islam 5 perkara, dia ni rukun iman 6 perkara. Dan yang dia jawab yang kedua tu, sadaqta, benar kamu Muhammad. Yang ketiga soalan, akhbirni 'anil ihsan. Cuba khabarkan kepada aku tentang ihsan. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak mampu begitu, seolah dan kamu yakini bahawa Allah nampak kamu, itu dia ihsan. Baik. Yang ihsan ni biar dulu. Kita nak bincang 2 tadi, iman dan Islam. Baik. Iman dan Islam ini bukankah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah tu, mengucap 2 kalimah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, bukankah sama dengan an tu'mina billahi wa rasulihi? Sama kan? Mengucap 2 kalimah syahadat makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beriman pada Allah dan Rasul Muhammad juga. Benda yang sama. Kenapa satu ada pada Islam, satu ada pada iman? Benda yang sama. Ini soalan. Jadi tuan-tuan, ulama mengatakan bahawa maksud daripada rukun Islam, ucap 2 kalimah syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, bermaksudnya benda zahir yang boleh dinampak di mata. Boleh nampak di mata. Dia panggil hissi. Contoh tuan-tuan, kalau mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita boleh nampak tak? Boleh dengar tak? Boleh. Kalau dia cakap kuat tu boleh dengar. Dia sembahyang, boleh nampak tak? Nampak. Sembahyang tadi, lepas nak sembahyang tadi. Puasa boleh nampak tak? Nampak moyo je lah. Moyo. Dia pun cakap dia puasa. Ayalah tu. Kita kata malah tu dah. Kemudian zakat nampak? Haji nampak? Baik. Itu dia panggil rukun Islam ini benda-benda zahir.
Maknanya apabila seorang itu sembahyang, puasa, zakat, haji, ucap ni, maka kita kata dia Islam. Kita kata dia Islam. Adakah dia beriman? Belum pasti. Belum pasti. Cuma orang jaga sungguh-sungguh 5 perkara rukun Islam ini, jaga sembahyang, puasa, zakat, jaga sungguh dia, insya-Allah boleh dikatakan pastilah dia seorang beriman. Jadi bila kembali kepada rukun iman, rukun iman, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat dan juga qada qadar. Perkara ini kenapa? Kerana benda-benda ini adalah berada dalam hati manusia, dalam jiwa manusia. Tak, tuan-tuan, kalau kita ambil satu orang Islam, satu orang kafir, nah, seorang Melayu, seorang Cina, rupa lebih kurang je. Kita letak sekali ya. Kita pun tengok, boleh cam tak beriman dan tak beriman. Kebetulan mukanya hampir sama misalnya. Boleh cam tak tu? Tak, orang Melayu pun ada kan muka putih-putih macam Cina juga. Orang Cina pun ada gitu, letak sekali. Seorang beriman, seorang tidak beriman. Boleh cam ke tidak? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Kerana iman dalam hati manusia. Ini benda dalam hati. Jadi tuan-tuan, kalau orang tanya soalan, boleh jadi tak orang itu Islam tapi tidak beriman? Jawapannya boleh jadi. Cuma tak boleh tentukanlah dia ni kafir ni, nampak je Islam. Anda tak boleh kata gitulah. Itu bukan kerja kita. Kerja kita ialah kita berhukum dengan zahir, nahkum bizawahir. Kita tengok zahir dia sembahyang, Islam. Zahir dia puasa, dia zakat, dia haji cukup 5 tadi, Islam. Kalau dia mati, kuburnya bersama kubur orang Islam. Tetapi tuan-tuan, kalau dia ni kaki sembahyang, kaki puasa, zakat, haji, tapi bila sebut ayat Quran, ada satu ayat Quran dia tak percaya. Ataupun dia beriktikad, dia berpegang kepada yang Allah kata begini, orang dia kata begini. Berpegang dengan sebaliknya. Allah kata A, dia kata B, contohlah. Maka tuan-tuan, orang ini kufur pada hukumnya, pada hakikatnya kufur, tapi dia sembahyang, puasa, zakat, haji, maka itu dikira Islam. Macam mana dengan keimanan itu? Tunggulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dalam hadis yang sahih menyebut dengan jelas orang macam ni. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi Islam, petang kafir. Petang Islam, pagi kafir pula. Ada rupa macam tu. Khususnya berlaku di akhir zaman. Jadi tuan-tuan, baru ni ada satu video yang agak panas juga lah. Sebenarnya golongan yang memanaskan benda ni sebenarnya golongan sama je, golongan sama. Satu klip video ini dia menyebutkan tentang golongan Asy'ariyah. Golongan Asy'ariyah ni sebenarnya Asy'ariyah ni siapa? Asy'ariyah ni pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang lahir sekitar 240 Hijrah sehinggalah 320 lebih, gitulah lebih kurang Hijrah. Dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini dia punya keturunannya tuk ni yang ke-7 atau yang ke-8 itu ialah Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi perkataan Asy'ari itu disandar kepada tuk ini, Abul Hasan Al-Asy'ari, sandar pada tuk dia ke-7 ke-8 itu, siapa dia? Abu Musa Al-Asy'ari. Baik. Jadi Asy'ariyah siapa? Asy'ariyah ni tuan-tuan adalah majoriti setiap zaman, termasuk zaman kita. Seluruh dunia, hampir seluruh dunia. Kalau yang bukan Asy'ariyah ni sikit. Kalau zaman sekarang ni tuan-tuan, yang bukan Asy'ariyah ni kita kata di Saudi, di Jordan, sikit lah. Yang lain hampir keseluruhan bahagian dunia ini adalah Asy'ariyah.
Nah, dia kata bahawa yang berpegang Asy'ariyah ini, setelah kita memberi dalil gini tak nak dengar, maka kufur itu. Kufur Asy'ariyah. Kenapa? Kerana menentang ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat sifat Tuhan tu, Asy'ariyah ni lawan. Contohlah, dia bagi contoh apa dia? Misalnya yadullahi fawqa aydihim. Yadun ni makna tangan. Makna bahasanya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Dan surah Al-Fath, surah Al-Fath, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu makna bahasa. Asy'ariyah dia tak kata tangan. Dia kata apa? Itu takwil dengan makna qudrah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memberi dua makna. Tuan-tuan boleh pegang dua-dua ini. Yang pertama ialah yang dipegang oleh majoriti sahabat. Majoriti sahabat berpegang apa dia? Iaitu tafwid, serah kepada Allah. Bila kita baca yadullahi fawqa aydihim nu'minu bihi, kita beriman dengan ayat yadullahi fawqa aydihim. Kemudian nufawwidu amrihi ila Allah. Amirruhu bila kaifin. Biarkan ayat ini begitu sahaja tanpa memberi makna. Itu pegangan sahabat. Majoriti sahabat berpegang bahawa tidak beri makna. Baik, tuan-tuan, yang golongan sekarang ini yang mengaku bahawa ikut salaf, ikut sahabat, kalau kita berlapik-lapik ni payah. Saya sebutlah senang, golongan Salafi Wahabi misalnya. Mereka ini kata mengikut golongan sahabat. Mengikut golongan sahabat. Dikata sahabat menetapkan makna zahir. Kita kata sahabat ini menetapkan ayat secara zahir, bukan makna ayat. Menetap apa dia? Menetap ayat itu secara zahir. Yadullah, yadullah. Habis. Makna aku tak tahu. Puak-puak ni pula tuan-tuan, dia kata yadullah itu tangan. Allah ada tangan, cuma tak serupa. Allah ada tangan, cuma tak serupa. Tu kena hati-hati tu, kena hati-hati. Mana kamu tahu kalau Allah ada tangan? Tu Allah kata. Betul ke yadu tu makna tangan di situ? Ada. Banyak tempat lain yang tidak bermakna tangan. Ada. Itu apa ni? Perbincangan yang panjang, tuan-tuan. Tapi pandangan yang majoriti sahabat pegang ialah bahawa yadullah tu yadullah fawqa aydihim. Baca saja ayat itu, amirruha bila kaifin. Biarkan ia, lalukan saja tanpa memberi bagaimanakah. Cukup. Itu pegangan sahabat. Tuan-tuan nak mudah, kalau ada wajhullah, wajah Allah, maka kita kata habis wajhullah khalas. Sekatu ya. Makna aku tak tahu. Terah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan sahabat. Jambillah, ayat jambillah dan surah apa nama Az-Zumar, ya. Jam ni makna lambung ataupun rusuk. Allah sebut jambillah. Mana rusuk Allah? Jambillah, jambillah. Aku tak tahu. Itu je. Kalau nak pegang gitu tuan-tuan, alhamdulillah, itu pegangan para sahabat. Tafwid makna kepada Allah. Makna sebenar serah kepada Allah. Baik. Satu. Yang kedua, kata Imam Nawawi, takwil. Takwil. Apa dia takwil? Makna yadun tadi qudrah. Tangan, maksud tangan di sini ialah qudrah, kekuatan, kemampuan Allah di atas kemampuan manusia yang lain. Itu pandangan Imam Nawawi rahimahullah taala. Dua-dua boleh guna. Tafwid boleh, takwil boleh. Tafwid boleh dan takwil juga boleh. Baik. Kalau orang tanya, kenapa yang Abul Hasan Al-Asy'ari memandai-mandai sahabat majoriti tadi tak berserah kepada Allah, tiba-tiba dia pergi takwil? Ini Ustaz nak jawab tuan-tuan. Yang takwil ini bukanlah Abul Hasan Al-Asy'ari yang pertama. Yang takwil ini para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ustaz ulang sekali lagi. Yang mentakwil siapa dia? Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Siapa takwil? Ibnu Abbas takwil. Ustaz bagi dalil dia, bukti dia. Imam Tabari rahimahullah taala antara ulama salaf.
Dalam tafsir Tabari, kalau tuan-tuan boleh bahasa Arab, type je Ustaz tanya. Ustaz bagi tahu ni, type je. Ha? Qala jama'atun minas sahabah wat tabi'in. Berkata satu kumpulan di kalangan sahabat dan juga tabi'in fi ta'wil hadhil ayat, dalam mentakwil ayat ini. Siapa kata tu? Imam Tabari kata bahawa ayat ini ditakwil oleh satu kumpulan sahabat. Jadi yang mentakwil ini sebenarnya sahabat dulu, barulah diikuti oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukan dia reka pandai-pandai dah. Ini golongan yang lalu nak kata siapa dia? Kufur. Nak kata golongan ini kufur. Maka kamu juga mengatakan demikian kepada sahabat. Sebab yang memulakan perkara ini sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Jadi tuan-tuan, kalau ikut golongan ini maka sakit kepala kita. Bergaduh tak pasal-pasal kita dah. Setiap kali dia cakap ada je masalah. Sedangkan tok nenek kita dulu telah beragama ratusan tahun. Dan alhamdulillah sangat jelas tuan-tuan, agama ini sudah terjaga begitu lama, ratusan tahun di tanah Melayu inilah. Ya? Dengan golongan-golongan Asy'ariyah ni yang bawa datang Islam itu kepada kita. Nah, kalau tidak tuan-tuan, habislah. Asy'ariyah ni sesat, Asy'ariyah ni kafir apa semua, sedangkan semua guru-guru yang menyampaikan kepada kita tu adalah Asy'ariyah, pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi hati-hati dengan golongan ini tuan-tuan. Mudah-mudahan kita faham dalam maksud yang mana kita bincang pada malam ini, bahawa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agama ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya melalui kaedah ulama-ulama dan apa semua itulah. Tapi nak beritahu Allah sendiri yang menjaganya kepada kita, insya-Allah. Jadi saya berhenti di sini tuan-tuan. Insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. Fardutu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikanlah ilmumu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tansina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.